Selamat sejahtera. Saya Dwi Safran hari ini akan mewakili kumpulan saya untuk membentangkan projek pembagi dunia. Tajuk kumpulan kami adalah Sampling Chair COVID. Bawah ni ada gambar selepas inovasi kerusi yang kita buat, Sampling Chair COVID, dan sebelah ni adalah contohnya. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 9 orang. Pertama sekali, Raja Muhammad Syahrul merupakan ketua projek kita. Nombor kedua, Syami bin Shahab. Ketiga, Muhammad Arif Syafiq. Keempat, saya sendiri Dwi Safran. Kelima, Nurul Nadia. Keenam, Muhammad Nazrul Alif. Ketujuh, Muhammad Fazil. Kelapan, Nurul Amira. Kesembilan, Syamala. Okey, jika sebelum ni pesakit semasa prosedur dijalankan akan duduk di kerusi plastik yang tidak mudah reput dan tidak mudah patah yang disediakan di fasiliti kerajaan. Namun begitu, kami sebagai petugas kesihatan menghadapi sedikit masalah semasa prosedur ini dijalankan kerana pesakit akan berasa tidak selesa dan meronta-ronta. Selain itu, pesakit akan overextension kepalanya ke belakang. Justru, kumpulan kami melakukan sedikit inovasi dengan meletakkan headrest di belakang kepala pesakit untuk menampung kepala pesakit dan juga akan mengelakkan masalah tulang belakang. Okey, sekarang ini kami memperkenalkan produk kami iaitu COVID Sampling Chair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 untuk subjek penyelesaian masalah dalam assignment Membaiki Dunia. Hari ini kami akan bentangkan satu projek yang kami hasilkan untuk assignment ni lah. Produk yang kami hasil ni kami namakan sebagai headrest dunia tanpa COVID. Okey, untuk bercakap pasal lanjut tentang itu, saya cerita sedikit lah apa masalah yang kita temui semasa dalam mengambil sampel COVID, iaitu sampel NPS, Nasopharyngeal Swab. Okey, biasa yang kita praktiskan untuk pengambilan swab NPS, saya boleh tunjukkan contoh. Cik Alip. Ya. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan tata cara biasa yang kita ambil untuk NPS. So dekat sini kita akan tengoklah apa masalah yang kita hadapi sepanjang kita ambil prosedur ni, pengambilan swab ni. Okey, biasanya kita perlukan kursi biasa macam ni, kedudukan pesakit macam ni straight. Dan apa yang kita akan buat adalah kita akan suruh pesakitkan dongak sikit. Supaya kita akan dapat angle 70 darjah daripada sini. So, and then swab nanti kita akan ambil melalui hidung straight supaya kedudukan angle 70 ni supaya kita dapatkan perpendicular angle supaya sampai dekat bahagian yang kita kehendaki ambil lah, iaitu dekat nasopharyngeal, kat belakang ni macam ni. So apa yang berlaku sepanjang kita ambil sampel ni, kebiasaannya patient akan cuba untuk melawan dan kepala dia akan ke belakang. Cuba lihat buat contoh. Kan, patient akan ke belakang macam ni. Dan satu lagi, patient akan alami masalah dekat bahagian ni tak ada support lah. So dia berasa tidak selesa. So itu apa yang kami lihat sepanjang dalam prosedur pengambilan swab ni. Itu beberapa masalah yang kita lihat lah. So jadi kita telah membuat satu produk. Kita nak capture, kita nak tackle isu ini adalah dengan kita cara menghasilkan ini dia, headrest. Okey, untuk cerita lebih lanjut tentang macam mana kita buat, apa barang-barang kita buat, macam mana dia dapat membantu masalah dalam prosedur pengambilan swab tu tadi, saya akan menjemput rakan saya, iaitu selaku engineer lah, kita panggil engineer dan design produk untuk kita, untuk produk kita ni, untuk cerita tentang lebih lanjut. Okay, salam sejahtera ya. Okay, barang yang kita ciptakan ni bertujuan untuk menyaput tengkuk pesakit. Okay, jadi barang-barang yang kita perlukan adalah ni, kerusi. Sudah semestinya kerusi. Okay, lepas tu kita pakai ini PVC pipe untuk
masukkan dia punya ni atas ni, support tengkuk ni, untuk tak nak bagi dia bergerak lah. Okey, lepas tu kita pakai kereta punya tempat sandar lah, kepala tu ni. Lepas tu kita pakai ni bantal untuk macam keretanya juga, yang bantal untuk support tengkuk. Dan juga yang ke seterusnya, ini untuk support kita punya belakang badan. Okey, inilah dia hasilnya. Dan kita ikat pakai kabel tight setiap bahagian untuk tak nak bagi dia bergerak. Okey, mula-mula kita nak pasang benda ni. Okey, kita pipe PVC ni kita letak kiri dan kanan, dan kita ikat dia pakai kabel tight di sini dan di sini. Tapi sebelum tu kita kena ukur dululah sudut dia, supaya pastikan dalam 70 degree dia punya kecenderungan. Ya, 70 degree. Okey, kita pakai alat pemaris lah. Okey, lepas tu kita dah ikat tempat headrest kereta ni. Kita masuk dekat lubang pipe PVC dua ni, nampak Boleh cabut. Benda boleh cabut, jangan risau. Kita letak kat dua tempat ni. Masukkan dua-dua di sini. Okey. Lepas tu kita tambah ni, net rest ni, kereta punya ni. Letak di sini, kita ikat macam biasalah kereta punya. Dan last kali, untuk support yang belakang, kita letak kat sini. Dan dia boleh kelipkan. Okey. Mudah. Produk yang kami cipta ini. Dan seperti yang kita tahu, tidak semua orang mempunyai ketinggian yang sama. Jadi seperti pesakit ini, kita tengok headrest ini lebih tinggi. Jadi kita boleh turunkan dia, laraskan untuk mendapatkan satu sudut yang lebih ergonomik supaya pesakit lebih selesa, ya. Okey, Encik, selesa tak? Selesa dah. Dan kita juga terdapat backrest untuk pesakit, untuk support dia punya belakang supaya selesa lah ketika bersandar. Okey. Panggil seorang lagi. Saya contoh lagi. Dan sekarang kita ambil contoh pesakit yang lebih tinggi pula. Okey. Kita seperti mana kita lihat sekarang, pesakit ini tidak mendapat kedudukan yang ergonomik, ya, sebab headrest ini berada pada belakang dia. Jadi kita boleh laraskan ni, tinggikan sedikit, dan pesakit boleh bersandar. Cuba cik sandar. Okey. Jadi kita akan dapat ketinggian kelarasan yang sesuai dengan sudut kecenderungan yang kita mahu ketika mahu ambil sampel, iaitu 70 darjah. Yes. Okey, saya akan ceritakan lagi kenapa kita balut dengan plastik ini. Apabila kita balut dengan plastik ini, senanglah kita dapat sanitizekan balik, bersihkan balik, nyah kumankan dia balik, supaya nanti kita boleh gunakan untuk pesakit lain, supaya nanti pesakit lain tidak mencemari kursi inilah, boleh menyebabkan cross contamination dan sebagainya. Okey, setakat itu saja untuk penerangan saya untuk produk kami ini. Saya harap produk daripada kumpulan kami ini dapat digunakan dan dapat diaplikasikan dalam dunia sebenar dan dunia realiti kita lah, untuk membantu lagi untuk memudahkan pengambilan sampel MPS ni. Okey, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.
salam sejahtera ya. Okey, barang-barang yang kita perlukan untuk mencipta alat ini. Okey, pertama adalah kerusi. Okey, kerusi dalam anggaran dalam berapa, dalam RM10 macam tu. Okey, lepas tu 2 pipe PVC. Okey, satu pipe anggaran dalam RM1.60. 2 pipe dan RM3 lebih lah. Okey, lepas tu kabel tight dalam RM2.50. Okey, lepas tu kita pergi kat atas pula. Ni untuk kereta punya alat. Untuk headrest. Headrest. Dalam anggaran kita cari yang second hand lah, kat kedai kereta ke mana, dalam lingkungan RM30 boleh dapat. Okey, lepas tu net rest kereta punya juga. Net rest dekat DIY dalam RM10 juga. Okey, yang seterusnya ini pun net rest juga, tapi kita ubah untuk support back bahagian belakang badan dalam RM4, RM5 boleh dapat. Okey. Okey. Kita masukkan dia ke dalam pipe PVC ni. Jadi, tengok lihat. Okey, seperti yang saya cakap tadi, barang-barang ni semua boleh kita dapatkan dalam plus minus RM50 saja. Okey, dengan RM50 kita boleh cipta alat ini. Dan alat ni kita boleh apa tadi? Kita boleh pasang dekat cabut dan boleh pasang. Kita boleh cabut lah benda ni. Senang Kita pasang. boleh cabut ni. Okey, boleh tanggalkan dan kita boleh pasang ke tempat kerusi lain. Seperti kerusi macam ni yang biasa juga. Yes. Kita boleh cabut dan pasang di sini. Senang Okay, kita pasang. senang cabut, dia. senang pasang. Senang lah. Tak ada masalah. Harga pun murah saja. Okay. Okey, kelebihan Sampling COVID-19 yang daripada idea kumpulan kami. Yang pertama, dia praktikal. Yang kedua, kos yang rendah. Yang ketiga, barang yang kami perlukan sangat senang didapati. Kita boleh dapatkan barang-barang tersebut di kedai DIY misalnya. Okey, seterusnya, kerusi kami ini boleh digunakan oleh semua golongan dewasa. Assalamualaikum. Saya Nurina Gamzi Zainal akan menerangkan tentang kelemahan sampling chair COVID-19. Okay, kelemahan yang pertama adalah sampling chair COVID-19 tidak sesuai digunakan untuk kanak-kanak. Ianya dibina untuk orang dewasa sahaja. Jadi untuk kanak-kanak, lebih-lebih lagi kanak-kanak yang restless adalah sukar untuk kita guna kerusi tersebut. Kelemahan yang kedua adalah kerusi yang dibina ini, sampling chair ini mudah reput ataupun mudah patah sekiranya kita tidak menggunakan bahan yang premium. Kerana dalam keadaan COVID-19 ni kita untuk memperolehi bahan yang premium adalah sukar. Jadi ianya agak sukarlah untuk kita membina kerusi yang berkualiti. Okey. Kelemahan yang ketiga adalah kita sukar untuk menggunakan kerusi ini untuk pesakit yang mempunyai berat badan yang berlebihan. Contohnya disebabkan kerusi ini dibina untuk memudahkan kita membawa dia ke mana sahaja, dikhawatiri orang yang mempunyai berat badan yang berlebihan, apabila ia duduk di kerusi itu boleh menyebabkan kerusi itu lebih mudah patah dan reput. Okey, itulah antara ketiga-tiga kelemahan sampling chair COVID-19. Terima kasih. Hai semua, saya Syamala, anak perempuan dan raja, akan membentangkan tentang masalah yang dihadapi oleh kumpulan kami. Kumpulan kami telah menghadapi masalah untuk pemilihan kerusi. Setiap kerusi ada kapasiti galas berat dan dimensi kerusi. Dimensi kerusi amat penting sebab yang itulah akan menentukan keselesaan kerusi tersebut. Sekiranya pesakit itu rendah, dia lebih suka untuk menggunakan kerusi yang rendah. Dan juga bagi pesakit yang tinggi, dia mesti suka untuk duduk menggunakan kerusi yang tinggi juga. Kerusi yang tinggi menyebabkan kesukaran untuk duduk dan bangun bagi pesakit yang rendah. Kemungkinan untuk seseorang jatuh sekiranya kerusi itu tinggi sangat. Begitu juga dengan individu yang tinggi. Kerusi yang rendah sangat boleh menyebabkan tidak keselesaan dan menyebabkan juga sakit belakang. Sekian, itu sahaja.
Okey, kumpulan kami melakukan sampling chair untuk pengambilan nasopharyngeal swab COVID-19. Jadi, masalah utama yang kami hadapi adalah macam mana kami nak dapatkan satu kerusi yang ergonomik untuk mendapatkan nasopharyngeal swab seperti kerusi yang ada dekat klinik kesihatan di klinik gigi misalnya. Mereka ada satu kerusi yang khas untuk pengambilan ataupun kita nak membuat pemeriksaan gigi. Tapi untuk pengambilan nasopharyngeal swab, kita perlukan satu kerusi yang sama macam kerusi dental, di mana ia sangat praktikal dan dia boleh dilaraskan di bahagian kepala untuk mengambil sampel COVID-19. Jadi itu adalah masalah utama kami. Untuk kita adaptkan kerusi dental di fasiliti kesihatan di tempat pengambilan COVID, kos yang diperlukan sangat mahal. Jadi itulah masalah utama kami, iaitu kos. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan dan pengajar. Saya Syahmi bin Sahal akan menyimpulkan pembentangan yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan saya lah. Saya akan memberitahu sedikit kerusi ini adalah sebuah inovasi yang amat berguna kepada semua, yang akan digunakan kepada semua frontliner yang akan melakukan prosedur sampling inilah. Kelebihan produk kami ini adalah lebih mudah untuk dicari lah dia punya bahan-bahan, seperti headrest kereta tu boleh dipasang dengan mudah dan mudah dicari. Keduanya, barang-barang ni adalah tidak menggunakan kos yang tinggi. Seperti kita hanya guna hanya sementara, hanya pada waktu itu, dan kita akan menggunakan sebanyak mungkin selepas itu. Jadi harapan saya produk ini akan digunakan oleh semua frontliner lah, dan akan ditambah baik oleh pihak-pihak berkenaan supaya akan direalisasikan di semua tempat sampling. Dan akhir kata daripada saya, kursi ini saya berharap akan memberi bantuan lah kepada frontliner kita agar bermanfaat untuk kita semua. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.